Masa tu memang takut dan pejam mata dan ingat dah tak ada dah lah. Ingat dah nak mati dah lah. Tapi tak sangka lah buka mata masih ada nyawa lagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. 26 Oktober lalu, sebuah helikopter yang membawa 5 petugas kesihatan dilaporkan terhempas di kawasan hutan sekitar Brincang, Cameron Highlands. Bagaimanapun, kesemua mangsa ditemui selamat selepas operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan hampir 7 jam. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Oktober 2022, kira-kira jam 1.20 petang, pihak polis telah menerima maklumat dari Menara Kawalan Trafik Udara Penerbangan Awam Malaysia CAAM Ipoh mengenai sebuah helikopter terhempas di kawasan hutan sekitar Brincang, Cameron Highlands. Dilaporkan helikopter malang itu membawa 5 petugas kesihatan yang dalam perjalanan pulang selepas menjalankan khidmat perubatan di komuniti orang asli Gua Musang, Kelantan. Mengimbau detik cemas itu, seorang doktor berusia 35 tahun antara mangsa yang terselamat menjelaskan dipercayai angin kencang di lokasi berkenaan menyebabkan helikopter tersebut hilang kawalan. Heli tu crash. Semua orang pun macam making sure yang orang lain semua okey lah. Semua panggil nama. Masa tu memang takut dan pejam mata dan ingat dah tak ada dah lah. Ingat dah nak mati dah lah. Tapi tak sangka lah buka mata masih ada nyawa lagi, Alhamdulillah. Walaupun ibarat mimpi ngeri, beliau akui kejadian itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkhidmat sebagai seorang pegawai perubatan di pasukan Doktor Udara. Menurut suami mangsa, liputan talian yang kuat di lokasi kejadian membolehkan dia menghubungi isterinya. Telefon yang boleh telefon tu, ada telefon kat nombor saya. Jadi bila saya call balik, saya tanya isteri saya, okey tak? Dia kata okey. Tapi ini selepas saya diberitahu oleh pihak Jabatan Kesihatan lah. 10 minit lepas tu saya dapat panggilan. Itu yang saya telefon balik. Dia kata dia okey. Dan dia cakap dia tengah tunggu penyelamat datang. Dan saya dengar dari belakang tu suara macam dia orang jerit tolong macam tu lah. Tambahnya, ada hikmah di sebalik tragedi itu. Masyarakat akan lebih mengenali peranan unit terpencil Doktor Udara. Pada saya unit adalah unit yang terpencil lah, yang mungkin boleh dilihat sebagai satu macam satu permata emas lah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana khidmat yang mereka jalankan ni khidmat yang menggadai nyawa. Bagaimanapun, dia turut menzahirkan rasa syukur kerana tiada kemalangan jiwa dalam kejadian tersebut. Pada saya, kecelakaan tu boleh berlaku di mana sajalah. Sebagai seorang suami, saya kena hormatlah pendirian isteri saya yang bertugas di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada saya dia seorang yang lembut, tapi dia adalah seorang yang berani lah pada saya. Kalau ikutkan, setiap hari memang saya rasa takut jugalah. Mustahil lah kan, sebab kalau nak ikutkan kejadian helikopter terhempas ni di Perak ni, saya rasa dalam 2-3 bulan ni kerap berlaku.
sebagai orang Islam, saya faham tentang qada dan qadar. Ketika Allah inginkan sesuatu, maka pasti akan berlakulah. Kru 999 turut berkesempatan meninjau semula lokasi kejadian bersama sepasukan pegawai polis IPD Cameron Highlands. Kita menuju ke Strawberry Park, ke lokasi kejadian berlakulah. Di Bukit Hutan Simpan Kinta, di mana bersempadan dengan Pahang Perak lah. Lebih kurang 7 km ke kaki bukit, dan kaki bukit ke lokasi lebih kurang 500 meter. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama syarikat layang-layang aerospace serta seorang wakil insurans helikopter berkenaan turut serta bagi melihat dengan lebih dekat lokasi kejadian. Keadaan cuaca yang hujan, berkabut serta jalan yang berlumpur itu menggambarkan situasi sebenar ketika pihak berkuasa melaksanakan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Kecerunan pendakian di kawasan itu dianggarkan sekitar 45 darjah sekaligus menyukarkan pergerakan pihak penyelamat. Mak, mana Mak? Mak. Ini adalah tanda batu sempadan pemakam yang menunjukkan sempadan. Di sebelah sini adalah menunjukkan sebelah negeri Pahang, dan di sebelah sini adalah menunjukkan sebelah negeri Perak. Selepas hampir 1 jam perjalanan, sebuah bangkai pesawat dengan hampir 80% kerosakan ditemui. Helikopter ini telah terhempas di lereng bukit dan kemudiannya menggelongsor kira-kira sejauh 25 hingga 30 meter sehingga di sini. Dan mangsa kemudiannya dipercayai telah keluar untuk menunggu bantuan kecemasan dari pihak berkuasa kira-kira sejauh 5 meter dari lokasi kejadian helikopter terhempas. Menurut Ketua Bahagian Pengurusan Daerah IPD Cameron Highlands, Asisten Superintendent Aziz Abdullah, insiden tersebut diibaratkan seperti nyawa di hujung tanduk. Namun, keadaan telefon bimbit seorang daripada mangsa yang didapati masih berfungsi dengan baik menjadi salah satu faktor mereka berjaya menghubungi pihak berkuasa. Pada masa itu, kita menyelamat bermula daripada 2 petang di luar. Kita sampai di sini lebih kurang 3.50 petang. Cabaran di sini adalah pertama, kita tidak tahu mangsa berada di mana. Cuma kita berdasarkan kepada map signal yang diberikan oleh mangsa yang berada di lokasi. Dan kita telah meredah hutan semak sini, keadaan tanah yang berbukit. Dan pada masa itu keadaan hujan dan berkabus. ASP Aziz yang bertugas waktu kejadian menyatakan 6 mangsa termasuk seorang juruterbang serta 5 pegawai perubatan tersebut ditemui dalam keadaan selamat. Kesemua mangsa berjaya dibawa keluar setelah operasi mencari dan menyelamat itu dilaksanakan hampir 7 jam.
Susulan itu, mangsa ditempatkan di pos kawalan tempat kejadian PKTK sekitar kawasan kebun sayur untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum dihantar ke hospital bagi rawatan susulan. Segala arahan dikeluarkan oleh pihak polis adalah berpusat di sini. Dan mangsa-mangsa yang dibawa keluar pun kita akan buat rawatan di sinilah sebelum dihantar kepada hospital. Beberapa pakaian milik mangsa turut ditemui dipercayai ditinggalkan sewaktu pemeriksaan awal dijalankan. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Haji Hassan Basri, selain faktor cuaca, lokasi itu turut dipercayai sebagai kawasan angin lintang. Untuk siasat ini akan dijalankan oleh pihak Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia mengikut bahagian Peraturan Penerbangan Awam 2016. Pihak yang mempunyai autoriti mengenai kejadian ini adalah pihak berkuasa Penerbangan Awam CAAM dan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Berdasarkan rekod PDRM Perak, ini merupakan kejadian yang ketiga membabitkan pesawat terhempas di negeri itu bagi tahun 2022. Dalam beberapa kejadian yang berlaku di negeri Perak melibatkan pesawat-pesawat helikopter ataupun pesawat ringan ini, saya dapati ataupun pandangan saya ialah orang kata juruterbang, pilot mestilah mematuhi segala prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM tadi. Dan juga juruterbang perlu membuat penilaian yang tepat dalam menentukan sama ada pesawat boleh terbang ataupun tidak berdasarkan faktor cuaca, masa, bentuk muka bumi dan juga lain faktor lagi. Jika merasakan bahawa cuaca tidak mengizinkan ataupun cuaca agak teruk, juruterbang boleh membuat keputusan supaya tidak menerbangkan pesawat pada waktu itu dan boleh menangguhkan penerbangan pada masa yang lain ataupun pada keadaan cuaca mengizinkan. Dan seterusnya, sekarang seperti mana kita sedia maklum, negara kita dilanda oleh monsun timur laut, terutamanya di belah kawasan utara dan juga di belah pantai timur. Jadi cuaca agak tidak menentu, maka juruterbang ataupun pilot mestilah bijak dalam merancang sesuatu penerbangan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Ekoran kejadian itu, perkhidmatan pasukan Doktor Udara Pejabat Kesihatan Daerah Kinta ditangguhkan seketika sementara menunggu laporan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak yang berkaitan. Kejadian ini memaparkan pengorbanan dan komitmen juruterbang serta pasukan Doktor Udara dalam mencurahkan bakti demi masyarakat. Laporan Arisha Kalim 999. Pihak PDRM, IPJ Segamat telah menjumpai satu perempuan telah terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Bermula dengan pertengkaran namun berakhir dengan kematian. Seorang ibu kepada dua anak maut dibunuh oleh seorang lelaki di tengah-tengah ladang kelapa sawit. Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah bagi mendapatkan perincian kes ini. Seorang wanita berusia 35 tahun maut dibunuh oleh seorang lelaki disyaki bekas pekerjanya di sebuah ladang kelapa sawit di Segamat, Johor. Sebelum kejadian, mangsa dilaporkan dalam perjalanan untuk mengambil anaknya dari pusat tuition kira-kira jam 5 petang. Namun, perjalanannya terencat apabila mangsa dikatakan berselisih dengan suspek. Seterusnya, mereka dilaporkan bertikam lidah sehingga berakhir dengan tragedi berdarah.
Suspek yang berusia 45 tahun dilaporkan telah menetak serta mengelar leher mangsa dan lebih tragis lagi, kejadian itu disaksikan oleh anak bongsunya. Setelah suspek menetak dan mengelar mangsa, suspek telah mengambil telefon bimbit milik mangsa dan mencampakkannya di dalam parit di ladang Sungai Labis yang mempunyai kedalaman kira-kira 4 kaki bagi memastikan mangsa tidak menghubungi ahli keluarga untuk meminta pertolongan. Menurut Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah, pihaknya telah menerima laporan mengenai pembunuhan itu daripada seorang pekerja di ladang kelapa sawit tersebut. Kita terima maklumat dalam lebih kurang 7.30 petang. So, berdasarkan kepada laporan polis yang diterima, pihak PDRM IPD Segamat terus ke lokasi bagi memastikan maklumat yang diberikan itu adalah benar. So, apabila kita sampai di tempat kejadian, pihak PDRM IPD Segamat telah menjumpai satu perempuan telah terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Dan di samping mangsa, terdapat juga seorang kanak-kanak lelaki berumur lingkungan umur 4 tahun yang turut berada di lokasi kejadian, di sebelah mak dia lah mangsa tu semasa kejadian bunuh tu berlaku. Sejurus itu, pasukan Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat menggerakkan operasi bagi menjejaki suspek termasuk memeriksa kemahnya yang didirikan di ladang kelapa sawit tersebut. Pihak Polis Bahagian D9 IPD Segamat berjaya menahan suspek di sebuah restoran di Pekan Labis 48 jam selepas kejadian, dan ketika itu suspek sedang membungkus makanan di restoran ini, dan lokasi ini sebenarnya terletak kira-kira 10 km daripada lokasi kejadian. Siasatan lanjut mendapati suspek mempunyai 3 rekod jenayah lampau termasuk kesalahan dadah, dan motosikal dinaikinya juga adalah kenderaan curi yang dilaporkan hilang pada tahun 2020. Penahanan suspek turut membawa kepada rampasan 2 senjata tajam yang dipercayai digunakan dalam pembunuhan itu. Terdapat beberapa rampasan yang kita telah buat ke atas suspek ni. Pisau yang digunakan untuk mengelar mangsa dijumpa di ladang Sungai Labis di kawasan Semak lah. Dan juga senjata yang digunakan untuk menyerang mangsa yang telah diletakkan di kawasan tempat anjing dia, kawasan rumah anjing dia lah, kira rumah anjing lah tu. Dan juga di kawasan kemah dia tu, tempat suspek tinggal, kita turut menjumpai rantai, tali kahwin mangsa, CCTV yang suspek gunakan lah untuk melihat siapa yang keluar masuk di kawasan tempat tinggal dia tu. So itu di antara barang-barang yang kita rampas lah daripada suspek. Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa motif pembunuhan itu disebabkan dendam lama yang telah dipendam oleh suspek terhadap mangsa. Sebelum ini dipercayai suspek pernah menumpang di kandang lembu milik ayah mangsa. Suspek tidak diberikan upah, just menumpang di kandang lembu milik mangsa, tetapi pada masa yang sama suspek membantu menjaga lembu dan kandang milik keluarga mangsa ni lah. So apabila suspek ni tidak dibenarkan lagi menumpang, mungkin timbul rasa tidak puas hati sebab dia telah kehilangan tempat tinggal. Tempat tinggal, dan membawa kepada rasa dendam yang mendalam hingga mangsa ni dibunuhlah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsum di Keluang untuk tindakan lanjut. Sekarang ni kita menunggu untuk mendapatkan arahan daripada pengarah pendakwaan negeri Johor lah. Dan kita akan merujuk kertas siasatan ini untuk mendapatkan arahan selanjutnya lah. Dan untuk makluman, memang kita kes ini pun telah dianggap selesai lah.
kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Polis merampas ketolan mampat ganja bernilai 1.43 juta ringgit dan menahan 2 nelayan kerana mereka disyaki cuba menyeludup barang terlarang itu. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Sindiket pengedaran dadah antarabangsa berjaya ditumpaskan Polis Pulau Pinang selepas menahan 2 nelayan tempatan di Tanjung Bunga pada 22 Oktober lalu. Polis merampas 570 kg ganja bernilai 1.43 juta ringgit dalam 2 serbuan pada jam 1.40 pagi. Kedua lelaki terbabit direman 7 hari mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi membantu siasatan. Penganggur dijatuhi hukuman gantung sampai mati di Mahkamah Tinggi Seremban selepas didapati bersalah membunuh seorang juru teknologi pergigian 4 tahun lalu. Mengikut pertuduhan pesalah didakwa membunuh mangsa di kuartus klinik kesihatan Lukun, Port Dickson sekitar jam 1.40 pagi pada 19 Januari 2018. Mahkamah memutuskan hukuman itu terhadap tertuduh selepas gagal menimbulkan keraguan munasabah. Satu dakwaan terhadap seorang penceramah bebas di Mahkamah Magistrate Seremban atas pertuduhan memperdaya individu dengan menyerahkan cek tendang sebagai bayaran perkhidmatan fotostat kertas soalan peperiksaan 4 tahun lalu. Penipuan yang membabitkan wang lebih RM4,300 itu dilakukan di sebuah premis sekitar Putera Nilai kira-kira jam 4 petang pada 14 Mei 2018 lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Enam remaja berusia 15 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Bachok atas 15 pertuduhan merogol seorang pelajar perempuan tingkatan 2 di Tawang pada Ogos hingga September lalu. Sementara 2 lagi tertuduh berusia 18 tahun mengaku tidak bersalah. Kejadian itu berlaku di sebuah bilik dalam kedai makan sekitar Jelawat, Bachok antara jam 12.30 malam hingga jam 2.30 pagi. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Lelaki Bangladesh didenda RM2,000 selepas bertindak melarikan diri dan cuba memukul polis menggunakan topi keledar semasa pemeriksaan dijalankan. Ketika kejadian, pekerja buruh binaan itu meninggalkan motosikalnya berhadapan sebuah pasaraya sekitar Terminal Bas Melaka Central 10 Mei lalu kerana tidak mempunyai lesen memandu.
Tertuduh mengaku bersalah dan didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Hei, kau nak nyuruh mana? Keluar. Berapa orang dekat dalam? Semata-mata ingin berhibur di pusat hiburan. Pendatang asing tanpa izin sanggup berkunjung walaupun tiada sebarang dokumen perjalanan yang sah. Setiap ruangan premis dijadikan sebagai tempat persembunyian. Saksikan laporan serbuan Jabatan Imigresen Malaysia yang dijalankan di Bandar Hilir Melaka, disediakan wartawan Haris Farao Alex. Jabatan Imigresen Malaysia mula menyasarkan premis hiburan yang menggaji warga asing berstatus pelancong. Pemantauan berkala pasukan penguatkuasa akan dijalankan di seluruh negara bagi mengelak warga asing melanggar syarat pas lawatan sosial yang diluluskan pihak imigresen. Hasil risikan awal, 2 buah premis di Melaka didapati menjadi lubuk pekerja yang hanya menggunakan pas lawatan sosial. Malah, maklumat mendapati pihak pengurusan turut membenarkan pelanggan pendatang asing tanpa izin atau parti berhibur semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Masuk saja dan target 2, masuk saja terus buat pemeriksaan buat pemeriksaan dan buat pemeriksaan rutin yang kita biasa buat. Ya. Asingkan OKT, okey semua asingkan dan dapatkan buat rampasan exhibit yang perlu, ya. Tepat jam 7 malam, pasukan imigresen dengan kekuatan seramai 30 orang anggota termasuk 5 pegawai bergerak ke lokasi sasaran di selatan tanah air. Pusat hiburan ternama di Melaka ini dikatakan dibuka pada jam 8 malam dan beroperasi sehingga jam 1 pagi. Serbuan tepat jam 11 malam mendapati rata-rata pelanggan dan penghibur di premis ini terdiri daripada warga asing. Masuk. We check in first. Okay, okay. Go outside. We check in first. Go. We check first. Ketika serbuan, pelbagai ruangan di dalam premis dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh beberapa individu yang dipercayai tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Manakala, 2 pekerja kontrak tapak binaan ditemui berselindung di sebalik pentas nyanyian bagi mengelak dicekuk pihak berkuasa. Up. Come on. You buat apa sini? Ha? You tidur ke apa? Ha? Tak bangun. Seorang lagi. Naik dulu. Jangan bawa orang. Naik. Bangun. Sini. Macam mana you masuk ni? Betul baik. Naik. Tengok. Slow.
Lelaki warga asing berusia 27 tahun ini mendakwa hadir ke pusat hiburan sejak mengetahui kewujudannya melalui laman web. Macam mana tahu tempat? Tengok web bang. Tengok web. Okey. Tadi kita jumpa abang menyuruh belakang tu kan? Okey. Boleh cerita sikit kenapa abang menyuruh? Tak ada lah. Berapa pakai itu? Ya? Takut lah bang. Takut? Kenapa abang takut? Pasal pasport sudah mati. Pasport dah mati? Ya. Oh, tak. So kira abang tak ada pasport hidup, tak adalah sekarang? Okey. Datang Malaysia buat apa? Kerja ke apa? Tak ada kerja lah bang. Kerja? Ya. Okey. Kerja sebagai apa? Kerja kontraktor. Kehadirannya di sini turut ditemani wanita warga asing yang disyaki bekerja sebagai pelayan pelanggan. Namun, hasil siasatan lanjut mendapati kumpulan penyanyi wanita dari negara Thailand ini digaji dengan kelulusan PAS lawatan ikhtisas. What you doing here? Singer? Yeah. At this club? Yeah. How long do you work here? 3 months. 3 months. Okay, so how much your pay? Salary how much? Salary not every month not same. Per day or per month? Per month เท่าไหร่วะ Normally how much you get per month? 3,000 you alone. Okay. 1%. So you come and work here with passport? Yeah. You got passport? I have permit. Do you have permit? Yeah. Hampir 15 minit serbuan dilakukan, anggota imigresen berjaya membongkar muslihat warga asing yang bersembunyi seorang diri di bahagian bawah pentas. Hey, kau nak nyuruh mana? Keluar. Berapa orang dekat dalam? Nanti berapa orang dekat dalam? Ha? Cakap betul-betul berapa lagi kat dalam? Nanti bawa ni, dia bawa ke atas stage. Ni? Betul tu ah? Ya, bang. Betul tak? Ini buat stage. Oh. Naik. Lebih 30 individu telah diperiksa. 9 daripadanya didapati gagal mempamerkan dokumen perjalanan yang sah. Saya ingin maklumkan bahawa Jabatan Imigresen sekarang ini sedang mempertingkatkan usaha-usaha untuk memeriksa premis-premis hiburan yang didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial yang dikeluarkan kepada warga negara asing, khususnya kepada wanita-wanita daripada Thailand dan Indonesia. Kerana sebelum ini hasil daripada operasi yang dijalankan oleh Imigresen, terdapat banyak premis-premis hiburan ini yang menggunakan wanita-wanita warga negara asing yang masuk dengan menggunakan pas lawatan sosial, iaitu pas yang dikeluarkan kepada pelancong, bukan bekerja dengan menggunakan pas lawatan ikhtisas ataupun professional visit pass yang dikeluarkan oleh unit visa dan pas Imigresen untuk membolehkan mereka bekerja secara sah di pusat-pusat hiburan. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1999 Palang 63. Operasi tamat pada jam 1 pagi. Laporan Haris Farouk Alex 999. Tiba yang di lokasi, benar terdapat malangan jalan raya melibatkan 3 buah trailer dan juga 3 buah kereta. Impian seorang lelaki untuk mengadakan majlis perkahwinannya akhir tahun ini berkecai apabila isterinya maut dalam satu kemalangan di Muar, Johor. Kereta yang dinaiki dirempuh sebuah lori trailer sekaligus menyebabkan kemalangan yang membabitkan 4 buah kenderaan yang lain. Wartawan Tun Nizami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman turut berada di lokasi ketika kejadian.
I memang paling takut lori. Tapi I tak sangka ni boleh jadi kat I. I memang keep a safe distance. Seorang pemandu kereta tidak menyangka mimpi ngerinya dirempuh lori menjadi kenyataan apabila mangsa bersama isterinya terlibat dalam satu kemalangan di kilometer 129.5 Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Muar. Kita orang keluar daripada hentian sebelah Yomping, lepas pergi tandas, lepas tu beli makanan. Lepas tu my wife cakap depan jam. Jadi kita pun buat macam biasalah. Depan memang area jam. Lepas tu tiba-tiba kena rempuh daripada belakang. Lebih menyayat hati, impian mangsa untuk mengadakan majlis perkahwinan musnah apabila isterinya maut setelah mengalami kecederaan di muka dan pendarahan di kepala akibat kemalangan itu. Daripada Johor menghala ke Subang. Subang lah. Lagi perbincangan dengan keluarga mertua, dengan keluarga untuk majlis kahwin akhir tahun ni. I sedar tapi I punya wife mana meninggal, so kepala dah pecah sikit. Tapi memang I akan ambil tindakan undang-undang. Sebab memang I kelulusan perundangan daripada Usul Melayu. Kemalangan jalan raya ini turut melibatkan 5 kenderaan lain termasuk 2 buah lori yang membawa muatan cecair kimia dan tembikai. Menurut Pegawai Bomba Kanan 2, Balai Bomba dan Penyelamat Yomping, Muhammad Hafiz Othman, pihaknya mendapat bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Pagoh dan Pejabat Kesihatan Daerah Yomping dalam operasi untuk menyelamatkan nyawa 5 mangsa lain. Jabatan Bomba telah menerima panggilan pada jam 18.12.00 dan 2 jentera dan 1 YMRS daripada Balai Bomba Yomping dan juga Balai Bomba Pagoh. Dan setiba di lokasi, benar terdapat kemalangan jalan raya melibatkan 3 buah trailer dan juga 3 buah kereta. Pihak bomba dilaporkan mengambil masa kira-kira 1 jam setengah untuk mengeluarkan kesemua mangsa dari kenderaan yang dinaiki mereka. Lambakan tembikai bertaburan dan berkecai di atas jalan raya. Beginilah keadaan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Kuala Lumpur apabila satu kemalangan melibatkan beberapa buah kenderaan termasuk lori dan kereta berlaku kira-kira jam 5 petang tadi, dan setakat jam 7 malam 6 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Pagoh masih cuba untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di dalam kenderaan, dan 8 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Pagoh turut mengerahkan 1 jentera dalam misi penyelamatan ini. Kesemua mangsa dan mayat dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar bagi tujuan bedah siasat serta rawatan. Pihak bomba telah menggunakan peralatan khas, hidrolik cutter untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit
di lori trailer dan juga di seorang mangsa perempuan di dalam kereta. Cabarannya apabila terjadi kemalangan ni, dia punya tersepit itu kita tidak boleh jangka lah seperti kita punya training, dan dia berbeza-beza mengikut keadaan. Dan itulah cabarannya, dan juga keadaan mangsa itu sendiri yang mengalami kesakitan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987, dan sebarang maklumat mengenai kemalangan ini boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Rosnizam Rosli di talian tertera. Laporan Tuni Zami Hashim, 999. Saudara, jangan lupa bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.